Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Maaf atas kelewatan sedikit. Terima kasih diucapkan kepada yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ramai yang hadir pada hari ini. Kita alu-alukanlah jemputan kepada adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua yang datang semua. Kami daripada Ikram UKE, iaitu Community Development, untuk Cluster Community Development, Ikram UK dan Ireland, itu penerangan lah. Dan terima kasih kepada pihak-pihak kerjasama daripada BPI, Badan Perhubungan Negara, iaitu daripada Ireland dan daripada Embassy Malaysia dan juga EM juga. Terima kasih kepada inilah kerjasama daripada semua, dan tak lupa kepada inilah pihak media, Encik Nazar. Kita hari ini ingin memulakan inilah kita punya program iaitu program Ihya Ramadan, iaitu ini adalah program tahunan kita. Sebelum kita nak memasuki Ramadan, kita mulakanlah dengan, kata orang tu, panas badan dulu. Apa yang kita akan buat untuk Ramadan kali ini. InsyaAllah saya memperkenalkan moderator kita. Moderator kita iaitu Dr. Hijaz. Dr. Hijaz ni doktor di sini. Dia akan kenalkan lebih lanjut kita punya panelis kita. Saya cuma mengenalkan ini Dr. Hijaz. Okey, insyaAllah. Okey, saya jemput Dr. Hijaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita buka forum kita insya-Allah dengan Al-Fatihah. Baiklah, seperti mana yang saudara Nazir telah katakan tadi, saya Hijaz Adnan, saya akan jadi moderator pada forum kita pada hari ini. Di sini kita ada dua panelis yang bukan asing lagi di bumi Ireland. Yang pertama saya kenalkan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Saya pasti ramai kenal Ustaz Hasrizal, berasal dari Ipoh, belajar di Jordan dan kini menetap di Nice, Kildare. Kita juga ada saudara Dr. Kamal, Mustafa Kamal, yang kini bekerja di Drogheda. Dan jadi kita punya forum pada hari ini adalah kita akan lihat dari sudut, kita akan lihat Ramadan dari dua sudut. Yang pertama dari sudut rohani, dan juga yang kedua kita akan lihat dari segi fizikalnya. Baiklah, saya buka forum kita pada hari ini dengan ayat Quran yang kita selalu dengar berkaitan dengan Ramadan, iaitu dalam surah Baqarah Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Dan ini mendengar daripada Ustaz Hasrizal, sebelum ini kita tahu proses input kita adalah input kita adalah iman. Kemudian prosesnya adalah berpuasa, dan outputnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan benda itu akan berterusan sepanjang kita berpuasa. Jadi Ustaz Hasrizal pernah menerbitkan dua buku berkaitan Ramadan, iaitu Transformasi Ramadan dan juga Pedagogi Ramadan. Dan berdasarkan kata kunci transformasi dan pedagogi ini, apa sebenarnya mesej yang Ustaz nak sampaikan kepada pembaca dan pendengar kita pada hari ini berkaitan Ramadan? Jadi saya serahkan kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada
Dr. Hijaz, moderator kita pada kali ini, sahabat saya Dr. Mustafa Kamal, Akhi Nazir tadi yang telah memulakan majlis, pihak penganjur daripada Badan Perhubungan Island, Kedutaan, Malaysia Hall, dan terima kasih juga khususnya kepada Ikram UK Island yang tak jemu-jemu lah mengajak saya untuk bersama, dan terutamanya kepada sekalian sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini dan mungkin ada yang follow online ke. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana dalam kelapangan masa saya duk fikirlah bila tengok cuaca kat luar tadi kan, yang datang ni mesti orang yang kuat iman sungguh lah, ataupun kena paksa dengan somebody kan. It's very challenging dengan cuaca yang agak mencabar pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dalam sedikit masa yang ada ni kita dapat hidupkan satu daripada kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu baginda akan mewar-warkan kedatangan bulan Ramadan supaya kita bersedia. Dan saya kira bagi kita yang duduk di tempat-tempat seperti di island ini, mungkin perkara tu jadi lebih tinggi keperluan dia, kerana kita ketiadaan syiar di sekeliling kita untuk mengingatkan kita lah bahawa Ramadan is approaching ke apa kan. So there is a possibility tiba-tiba seorang doktor kerja kat mana-mana tak sedar Ramadan dah sampai kan. Raya tu insyaAllah ingat lah kan, tapi Ramadan tu yang takut tak perasan. Jadi it's quite important untuk kita ingatkan satu sama lain. Dan Dr. Hijaz ada sebutkan tadi tentang dua buah buku yang saya pernah tulis. Satu sudah lama ditulis dan satu lagi baru sahaja selesai ditulis, dan mungkin esok lah kot baru start saya buka untuk manfaat rakan-rakan. Iaitu yang pertamanya ialah Transformasi Ramadan dan yang keduanya adalah Pedagogi Ramadan. So ada dua kata kunci. Kalau dahulunya buku itu bertajuk Transformasi Ramadan, kerana perkataan transformasi tu yang nak diketengahkan. Buku tu juga ada di dalam version bahasa Inggeris. E-book ada, kalau bercetak tu rasanya kalau order dari Amazon pun boleh dapat. Tajuk dia Reviving the Spirit of Ramadan, Beyond Do's and Don'ts, tajuk dia. Itulah satu-satunya lah buku bahasa Inggeris yang saya ada. Kalau dua kata kunci tu, mungkin permulaan dia ialah untuk kita tengok sedikit kepada satu hadis Nabi SAW di dalam Sunan Ibn Majah yang mungkin boleh mengingatkan kepada kita pentingnya untuk kita get the point kenapa Ramadan, puasa ni. Kerana kata baginda dalam hadis berkenaan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang bertajuk, yang bermaksud ada di sana orang-orang yang berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Dan ada orang yang berqiyamul lail, dia tak dapat apa-apa daripada qiyamul lail dia kecuali malam yang tak cukup tidur. That's it. Dan peringatan daripada Nabi SAW ini berkemungkinan bermaksud merujuk kepada mereka yang tidak mendapat manfaat yang sepatutnya daripada ibadah puasa dan saudara-saudaranya yang beriringan pada bulan Ramadan nanti. So kita kena mengambilnya daripada sudut, therefore kita kena bersiap sedialah. Terutamanya bila moderator bacakan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, bila mana Allah SWT sebutkan di hujung tu sebagai tujuan berpuasa, bila Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi perkataan mudah-mudahan itu mempunyai konotasi mungkin dapat, mungkin tak dapat. Ya. So jangan pula kita mengambilnya daripada sudut, oh kalau macam tu macam payah sangat, dan tak boleh nak buat apalah, it's not my fault kan. Memang susah pun nak dapat takwa tu. Janganlah pula kita kalah sebelum kita memulakan perjuangan.
So apa yang patut kita ambil ialah kita perlu lebih membuat persediaan. Baik. Jadi transformasi Ramadan saya tulis lebih kurang dalam 10 tahun yang lalu. Berpunca daripada kelihatannya beberapa benda yang macam tak berapa kena dengan keadaan masyarakat kita berpuasa. Saya berikan contoh ya. Mungkin bab pertama sekali dalam buku yang saya tulis dulu tu adalah mengenai pelajar-pelajar universiti. That was like 10 tahun lebih. Agaknya generasi Dr. Hijaz aku tak tahu lah kan ya. 10 tahun sudah punya cerita ni, undergraduate. Kalau seorang okey, tapi beberapa orang dalam occasion yang berlainan, pada tahun-tahun yang berlainan, menghubungi saya sebagai, macam mana kot randomly terjumpa ustaz ni dekat internet, nak meminta pendapat kerana mereka membuat keputusan untuk tidak berpuasa sebab ada final exam. Tak berpuasa kerana ada minggu orientasi dekat universiti. Jadi, kalau satu dua permintaan itu, saya fikir mungkin isolated cases lah. Tapi bila kerap sangat dapat pertanyaan yang macam tu, so there must be something yang tak kena. Kenapa begitu mudah untuk berazam seawalnya untuk tidak berpuasa hanya kerana ada benda-benda ni? Apa expectation mereka ini? Adakah berpuasa tak boleh ada cabaran sehingga kalau ada exam dan tak boleh nak puasa lah? Jadi 10 tahun lepas, saya pun 10 tahun lebih muda daripada sekarang. Dia punya panas hati tu lebih lagi daripada sekarang. Sekarang ni macam dah tua ni, relax sikit lah kan. So pada masa tu macam nak membebel sikit lah kan. Apa masalah korang ni kan. Tapi itu satu senario dia. Kemudian yang keduanya, kita juga dapat melihat bagaimana bila datangnya Ramadan, kemeriahan Ramadan itu akan cepat associated dengan benda-benda yang kita enjoy. Contohnya, bazar Ramadan, buka puasa bersama keluarga, semua-semua benda tu harus belaka dan bukan benda yang salah. Saya ingat lagi dalam 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas, lepas dinner kat rumah, anak-anak kami ni suddenly two of them lah tanya macam, dia kata, is Ramadan approaching kan? Dah dekat Ramadan ke? Jadi saya kata, yalah lebih kurang dalam sebulan lagi orang itu. Oh, dia kata macam tak sabar nak tunggu Ramadan. Jadi saya terfikirlah, alhamdulillah bila dia cakap macam tu. Tapi saya fikirkan kenapa anak-anak ni macam teruja Ramadan. Dan bila saya elicit pendapat mereka, basically-nya sebab bila Ramadan tu nanti makan sama-sama, and then solat tarawih sama-sama ke apa ke. So there's something meaningful tentang Ramadan, which is a good thing. Tetapi bila mana kita fikir Ramadan daripada sudut itu, pengalaman Ramadan semasa pandemik tu menyedarkan kita tentang sesuatu. Sebab Ramadan, puasa di bulan Ramadan ni dia berbeza sedikit daripada ibadah-ibadah yang lain. Sebab Ramadan ni adalah invisible, ibadah yang invisible, yang kita tak nampak. Kalau kita kalau kita solat, orang nampak kita solat. Kalau kita tawaf, orang nampak tawaf. Kita baca Quran, orang nampak kita baca Quran. Tapi kalau kita puasa, orang tak tahu kita puasa. Bila mana puasa tu sifatnya begitu, kita ingat balik kepada satu hadis qudsi yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Allah kata, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa ni adalah untukku dan akulah yang menentukan ganjaran apa yang aku nak beri kepada orang yang berpuasa. Jadi puasa ni adalah satu ibadah yang Allah declare, dia adalah something yang eksklusif untuk Allah. Because you cannot show off dengan puasa. You tak boleh nak riak dengan puasa unless you cakap lah, then it's another thing. So dia adalah something yang kita buat, memang poinnya ialah untuk enhance kita punya keikhlasan dengan Allah. Tetapi tanpa sedar, sudah agak lama dalam hidup kita, Ramadan tu is not so much about Allah. It's more about our personal enjoyment. Until pandemik datang, tarawih tak boleh kat masjid, bazar tak ada,
orang semua kena solat dekat rumah masing-masing dengan family, baru kita nampak the basic and the gist of Ramadan itself. Bila mana Allah tarik balik benda-benda yang culture tu. So, kerana adanya isu-isu ni tadi, maka saya fikir bahawa sesuatu perlu diolah agar pemahaman kita tentang Ramadan tidak hanya mengulang pengetahuan asas khususnya tentang hukum-hukum fiqh, apa yang membatalkan puasa penting, still penting dan ada keperluan untuk update dari semasa ke semasa. Tapi kita kena go beyond do's and don'ts. Kenapa, what is the point of Ramadan ni tadi? Jadi tak nak panjang sangatlah forum kan apa ni untuk cakap tentang benda ni. Jadi saya lihat pertama sekali ialah kita kena faham mekanisme Ramadan, puasa. Dalam yang moderator sebutkan tadi, bahawa puasa itu tujuannya adalah untuk generate the quality of taqwa. So what is taqwa? Technically, walaupun ada banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang bercakap tentang taqwa, dan para sahabat dalam banyak dialog mereka itu define taqwa, tapi kebanyakan definisi itu mungkin berbunyi agak konseptual. Taqwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. It's true, but kita mungkin tak berapa get the point. Why is it so important? Orang-orang yang baru kahwin ataupun dah lama kahwin pun patutnya ingat lagi lah kan. Masa akad nikah tu, dalam khutbah nikah tu, biasanya khatib ataupun yang menikahkan tu, juru nikah tu akan baca khutbah nikah yang bermula dengan 3 ayat Quran yang bercakap tentang takwa. Apatah lagi lah orang lelaki, tak cukup dengan tu, seminggu sekali diingatkan lagi dengan takwa dalam khutbah Jumaat kan. Walaupun dia macam ada kuasa ajaib sikit lah, bila sebut je ittaqullah habis semua tidur kan. Macam ibarallah dan baru celik balik mata kan ya. Kat sini tak lah, kat Malaysia. Saya Disember lepas balik ke Malaysia sekejap, seminggu, sempatlah semayang Jumaat sekali kat Malaysia. Semayang Jumaat, tu ngantuk masa khutbah. Dah lama tak mengantuk masa khutbah. Macam ada something dalam khutbah kat Malaysia kan. Bila duduk je macam mungkin sebab panas ke, tak tahulah. Jadi, kenapa takwa tu begitu penting? Basically, saya tertarik dengan satu dialog yang berlaku di antara, ada yang Ibnu Katsir kata ia adalah di antara Ubay bin Ka'ab dengan Abu Hurairah, tetapi ada juga pentahqiq yang mengatakan bahawa ia adalah di antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Al-Khattab. Ada yang kata ia adalah di antara Abu Hurairah dengan seorang lelaki. Kita tak sure sangat. Tapi kisahnya ialah, kita ambil yang kata Umar tadi, ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Umar tanya pada Ubay, takwa tu apa? Nak kaitkan dengan Ramadan kan? So, Ubay jawab dengan soalan. Dia kata pada Umar, amma salakta tariqan dha syauk. Umar, did you ever come across a path yang kiri kanan dia ada banyak duri? Jadi kata Umar, bala, of course, biasalah. Jadi kata Ubay, famadha amilta, so kau buat apa? Jadi kata Umar, syamartu wajtahadtu. Aku akan angkat sikit pakaianku dan aku akan langkah dengan berhati-hati. Jadi kata Ubay, itulah takwa. Jadi perbualan mereka itu menzahirkan mekanisme takwa. Orang yang tidak bertakwa, dia meredah je lah jalan. So dia jalan dalam keadaan dia tak aware kiri kanan dia ada apa, duri-duri yang membahaya ke apa ke. Kalau orang kata apa, membuta tuli sahaja kan jalan. Tapi kalau orang yang bertakwa ialah orang yang aware kiri kanan ada apa, and then dia adjust cara dia berjalan supaya dia tidak dicederakan oleh kiri kanan dia tadi tu, duri-duri ni tadi. So basically di dalam takwa tu ada 2 mekanisme penting untuk kita get the point. Kenapa puasa Ramadan takwa tu? Iaitu yang first kali ialah self-awareness, conscious, sedar. You need to maintain your ability to remain conscious, aware dengan surrounding. Dan yang keduanya ialah ekoran daripada your awareness, you have a good self-control.
That is the whole point of taqwa. Kenapa benda tu penting? Sebab kalau kita tidur, kita pengsan, kita mabuk, na'udzubillah, itu memang clear lah, lost conscious kan. Tapi dalam keadaan tertentu, kita lost consciousness ni, contohnya macam kita tengah marah sangat, ataupun letih sangat ke, overwhelmed dengan something, kita boleh hilang kesedaran. Knowledge ada. Kalau you ikutkan kemarahan, you ikutkan nafsu. Saya ada masukkan dalam buku saya cerita tentang kes yang berlaku di Malaysia. Suami dengan isteri bergaduh. Suami dia fed up dengan masalah isteri dia yang tiap-tiap pagi bila nak gosok gigi, picit tube ubat gigi tu suka-suka hati. Pret. Jadi suami ni jenis yang akan betulkan balik tube ubat gigi tu kan, kemas balik. Isteri dia pret lagi kan. Jadi akhirnya jadi masalah rumah tangga. Jadi bila tengah marah sangat, tahu benda ni boleh menyebabkan ini, kalau gaduh boleh bertumbuk jadi kes undang-undang ke apa semua. Tapi sometimes kita lost kita punya consciousness, menyebabkan kita lost self-control, dan bila kita lost self-control, kita boleh terbuat benda-benda yang tak kena. Jadi transformasi Ramadan dalam sedikit masa yang ada ni, rumusannya ialah kita kena berikan sedikit perhatian untuk memahami bahawa Allah datangkan ibadah puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya puasa, tapi juga baca Al-Quran, solatnya dan sebagainya adalah a combination of many element yang ada unsur training dan juga shaping, yang kita kena get the point, dan baru Ramadan itu boleh mendidik kita. So saya tukar kepada buku baru untuk tahun ini, saya tuliskan tajuk dia menjadi Pedagogi Ramadan. Pedagogi kerana saya cuba untuk highlight the pedagogical aspect di belakangnya. Mungkin masa tak boleh nak memanjang sangat, saya just bagikan contoh, apakah implikasi bila kita perkenalkan puasa kepada anak-anak berbeza dengan cara kita perkenalkan solat. So kalau puasa, nanti kita bagi reward, dapat hadiah raya, satu hari puasa, dapat 10 euro, katalah contohnya kalau kat sini. But we don't do the same thing dengan solat. So dia ada kesan jangka panjang berkaitan dengan how the value dan juga benda tu embedded dalam diri anak-anak. Dia boleh end up puasa lebih rewarding dan enjoyable daripada solat. Dan dia boleh mendorong kepada terjadinya orang-orang puasa tapi tak semayang. It goes back to the way we introduce. So macam mana nak buat benda tu? Adalah bincang-bincang sikit dalam buku tu. Umur berapa sesuai anak mula belajar tentang solat, kita tengok. Dan of course dari segi neurodiversity ni juga, saya ada ulas sedikit dari di bawah pedagogi Ramadan, bagaimana melafazkan niat, verbalizing the niat untuk puasa. Kemudian bila orang provoke kita ajak gaduh, Rasulullah SAW bagi tahu pada kita, jangan gaduh, tapi sebutkan sesungguhnya aku berpuasa. Kita lihat daripada aspek executive function, how our brain works in term of regulating banyak benda dalam kehidupan yang quite amazing. Kalau kita tengok, patutlah Ramadan menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh umat Islam terdahulu, dan it shape them to become a better person. Dan bagi kita, we also need the same thing. Cumanya kita kena upgrade dan juga update kita punya knowledge supaya kita dapat perbaiki penghayatan Ramadan kita untuk kali ini dan yang depan-depannya, insyaAllah. Wallahualam. Saya sahalik. Jazakallah khair Ustaz. Betul lah, seperti yang Rasulullah kata dalam dua hadis kan. Rasulullah kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu hadis lagi Rasulullah menyebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Whoever observe fast, or whoever wakes up at night during the month of Ramadan with full of iman and wahtisaban, the keyword there is ihtisaban. Maknanya kita fully aware of the value and the benefit of doing so, Allah will forgive
our sins. Sebab itulah pengajaran Ramadan, to learn to be aware of the benefit and translate the awareness into action at the end. Itu something yang very very useful to be highlighted. So untuk Dr. Kamal, kita tahu Ramadan ni the main ibadah ialah berpuasa. And so from that perspective kan, memang sangat pentinglah kita nak menjaga tubuh badan kita dari sudut mental dan fizikal. Jadi bagaimana kita nak capai ataupun nak maintain tubuh badan dan yang sihat dari sudut fizikal dan mental dalam konteks Ramadan ni? Baik, terima kasih kepada saudari Hijaz, sahabat saya. Segan saya berada hari ini penulis hebat-hebat. Cakap bahasa English boleh, Arab boleh, Melayu boleh. Kita ni pandai bagi salam je. Assalamualaikum, betul je lah kita pandai. Oh, gitu Izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. So, nama saya Mustafa Kamal. Berasal pada Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang bekerja sebagai medical doctor, medical SHO di Drogheda. Tengah tunggu nak masuk GP scheme. So, pengalaman berpuasa di island mungkin kali ini yang kali pertama dan harapnya bukan yang kali terakhir. First puasa sebagai doktor 2018 sebagai houseman, 5.30 bangun pagi pergi kerja. Tangan kanan pegang pen, tangan kiri makan roti. Sebab konsultan datang pukul 7 pagi. 2019 dah senior sikit, naik kepala lah. So pukul 5 petang dah tak ada kat ward, pergi bazar, beli makanan dan kemudian balik ke hospital makan buka puasa dengan kawan-kawan. Tapi masuk 2020 puasa berbeza. Kenapa? Pandemik. Jadi puasa 2020 kami berpuasa dalam keadaan memakai PPE, CPR patient, berpeluh. Kadang-kadang buka puasa pun dah dekat pukul 9.10 lepas isyak. Dan 2021 barulah dilonggarkan. Ada kata boleh pergi bazar, tak boleh pergi bazar, kena saman lah apa semua. Dan 2022 kat sini baru sampai. So akan masuk ke fasa 2023, which is insyaAllah dalam akhir bulan ni kita dah boleh start berpuasa lah. Cuma bila kita berpuasa, masalah utama dari sudut badan, kebanyakan daripada kita tak readykan badan kita. Kita tak mempersiapkan badan kita untuk berpuasa. Kerana berpuasa, kalau di Malaysia berpuasa, plus minus lebih kurang mungkin 12 jam, 13 jam. Tapi di island dia berbeza kerana kita beruntung kerana berpuasa di musim sejuk. Kalau diikutkan daripada pengalaman yang pernah diceritakan oleh Ustaz Rizal, puasa waktu sama. 18 jam, 19 jam. Jadi bila kita berpuasa dalam jangka masa panjang dan badan tak ready, menyebabkan kadang-kadang kita cepat letih, gastrik, sakit perut. Especially untuk adik-adik yang student kan. Bila-bila nak masuk akhir-akhir semester ni, duit pun dah tak banyak. So, macam saya lah. Bila akhir-akhir semester memang sahur makan Maggi, buka makan Maggi. Jadi itu yang dapat gastrik. Jadi, untuk kita mencapai optimum ibadah dalam bulan Ramadan, yang pertama sekali kita kena mempersiapkan adalah dari sudut fizikal. Makna kata, kita boleh secara tidak langsung ataupun secara slowly mempersiapkan badan dengan yang pertama berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Kerana badan memerlukan masa untuk adapt dengan keadaan sekeliling. Seperti mana untuk orang-orang macam yang baru sampai pada Malaysia, pindah ke island, obviously kita pun mengambil masa. Nak adjust dengan timing, nak adjust dengan climate. Bayangkan kita duduk kat Malaysia biasa 35, 37, tiba datang island 12 degrees. Sekarang ni dah 1-2 degrees. Siap snowing lagi. So badan akan mengambil masa untuk adapt dengan keadaan yang kita berada sekarang ni. So bila kita nak berpuasa, yang pertama adalah untuk kita melazimkan puasa sunat sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kebanyakan orang akan bagi tahu, especially pada doktor-doktor, saya susah nak bersahur. Sebab kita dah biasa tidur lambat apa semua. Bila nak bangun sahur, kadang-kadang terlajak sahur ataupun tak bersahur. So apa yang kita boleh buat? Yang kedua adalah membiasakan diri untuk bangun pagi, awal pagi. 5
Kalau macam sekarang, subuh sah seawal pukul 5.30, 5.50. So boleh try bangun pukul 5. Ini kita kena buat sebelum Ramadan. Kalau kita nak buat time Ramadan, obviously ramai akan terlajak. Dan benda paling mustahak sekali adalah bersahur. Sahur ni sebenarnya, kalau ikutkan, ni kalau Ustaz boleh betulkan saya kalau saya salah, tapi kalau nak disebutkan waktu bersahur ni adalah, kalau diikutkan oleh para ulama', dia kata tidak lari daripada membaca satu juzuk Al-Quran. Panjang tu je waktu bersahur. Tapi kena ingat, waktu sahur yang disebutkan oleh para ulama', kalau nak dibandingkan dengan orang Arab ni baca Quran, dia baca laju. Kalau dibandingkan dengan kita baca Quran, obviously lambat lah. So kita akan rasa, oh waktu sahur kita panjang. Sebenarnya tak. Waktu sahur tu sebenarnya, kalau ikutkan adalah pembacaan dalam satu juzuk sahaja. Jadi kalau kita nak translatekan dalam masa, bermakna at least half an hour sebelum bersahur tu kita dah kena prepare untuk makan apa semua, dan kita nak prepare untuk solat subuh. Dan yang paling penting, especially kalau untuk adik-adik yang belajar dekat overseas, adalah memastikan ada kawan-kawan untuk bersama, untuk bersahur. Sebab kadang-kadang dia boleh jadi a bit depressing, makan sorang-sorang apa semua. Jadi kena makan dengan kawan-kawan, kejut kawan-kawan, sahur. Okey, kejut kawan-kawan, sahur bersama-sama, jangan bagi dia terlajak. Sebab kadang-kadang tak naklah kita berlaku insiden-insiden plastik hitam. Tiba-tiba kawan duduk kat satu sudut dan pergi belakang kedai kebab ke apa, ada plastik hitam. Kita tak naklah benda-benda macam tu berlaku. Itu gurauannya. Tapi nak disebutkan, kerana apa? Kerana manusia ni, fitrahnya adalah dia perlu bersahabat, dia perlu seseorang. Sebagaimana Nabi pun sebenarnya ada sahabat. Nabi ada Abu Bakar, Nabi ada Khadijah. So nak sebut Nabi ni kalau nak berdakwah, boleh dia Nabi berdakwah sebab dia Nabi, dia kekasih Allah. Tapi Nabi nak tunjuk sunnah dalam kehidupan adalah bersahabat. Perlunya ada sahabat untuk membantu. Untuk, orang kata dalam bahasa Inggeris, strengthen each other. Untuk memperingati antara satu sama lain. Dan begitu juga untuk buka. Buka ni janganlah kena kod sama-sama lah. Masak. Kalau kami waktu student dulu, nak jimat masak sardin. Sardin, telur dadah, nasi putih. Itulah menu 30 hari. Nak jimat lagi dulu kat Malaysia, makan dekat masjid, makan sorok-sorok. Sebab kadang-kadang korea masjid halau kalau tak kenal. So kami pun buat-buat lah macam kenal korea masjid. Nak jimat punya pasal. Tapi nak ceritanya makan sama-sama kerana apa? Kerana inilah momen-momen yang kita tak akan jumpa lagi. Especially macam kami yang dah bekerja, dah tak ada dah. Kalau contoh, saya kerja kat Drogheda, rata-rata 10% lah. 10% adalah orang Muslim. Mungkin 1%, 2% adalah orang Malaysia. So nak sebutnya, inilah momen-momen, especially untuk adik-adik, inilah momen-momen yang tak akan dapat lagi. So, enjoy the moment. Waktu Ramadan inilah sebenarnya dia akan membentuk persahabatan, membentuk kita punya kekuatan. Datangnya Ramadan sepatutnya kita bergembira kerana apa? Pintu-pintu syurga dibuka untuk kita membuat kebaikan. Dan nak ditambah lagi, Ramadan ni, kehebatan Ramadan tidak ada pada umat-umat lain, melainkan umat Nabi Muhammad. Sehingga satu kehebatan bulan Ramadan ni yang dikejar oleh semua orang adalah malam Lailatul Qadar. Orang kata malam lagi baik pada 1000 tahun beribadah. Jadi untuk mencapai malam Lailatul Qadar tu adalah perlu pada persiapan mental dan fizikal. Jadi nak disebutkan ni semua persiapan ni kena berlaku sebelum Ramadan. Dan dalam Ramadan, kehebatan Ramadan ni lagi satu adalah badan kita akan reset. Sebab apa? Sebab biasalah kita duk makan benda bukan-bukan. Asyik makan je 11 bulan. Allah suruh kita berpuasa sebulan untuk satu, reset badan kita dari sudut pemakanan. Kelakar tak? Sebenarnya Islam ni begitu indah dan hebatnya Islam ni. Semua benda yang Nabi sebut berlaku sekarang ni. 1400 tahun Nabi sebutlah. Sekarang ni orang duk buat research pasal intermittent fasting apa semua. Tapi sebenarnya 1400 tahun yang dulu, kita dah start berpuasa dah. Nak cerita je betapa hebatnya Islam ni. Jadi kembali kepada rumusannya. Yang pertama, sebelum Ramadan ni, kerapkan diri untuk berpuasa sunat, bangun awal pagi. Dan secara tidak langsung, bila benda ni dah jadi kebiasaan, bila masuk Ramadan, insyaAllah tidak akan jadi masalah.
Dan dari sudut yang kedua, dari sudut mental adalah untuk sentiasa bersama. Kalau yang bujang tu pandai-pandailah cari kawan dekat Karya Masjid. Tapi kalau yang dah berkahwin tu insyaAllah sama-sama buka dengan family apa semua insyaAllah. So saya pulangkan balik kepada saudara Ijaz. Terima kasih Dr. Kamal ya. So betul lah, dan saya pernah hidup di zaman macam lama sangat. Tapi betul, 19 jam berpuasa itu satu cabaran yang sangat banyak mengajar lah erti sabar waktu bulan puasa especially. Dan saya setuju dengan cadangan daripada Dr. Kamal untuk mulakan dari sekarang. Masa saya bekerja dulu, saya seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan tu saya dah mula berpuasa sedikit-sedikit untuk adapt. Sebab as we go along Ramadan, the time will be longer and longer and longer. So it is a good suggestion yang kita start puasa, mulakan adapt badan kita tu daripada from the before Ramadan starts. So and salah satu cadangan dan juga saranan daripada agama kita sendiri, one of the adalah to make sure that kita bersahur dan kita berbuka. Dan salah satu sunnah ialah untuk melambatkan sahur tu dan mengawalkan berbuka puasa tu, because Nabi ajar itulah cara Nabi ajar kita dan Islam ajar kita betapa mudahnya agama Islam tu, betapa rahmatnya agama Islam tu, walaupun dalam keadaan kita berpuasa. Jadi kita masuk kepada round kedua kita forum kita pada hari ini. Jadi berbalik pada Ustaz Hasrizal ya. So fasa bulan puasa di musim panas ni bagi kita lah yang duduk di negara yang mana kita berlatitude tinggi seperti Ireland ni, kiranya sudah boleh dikatakan hampir berlalu lah, sebab kita sekarang mula berpuasa pada bulan Mac, hujung bulan Mac. Jadi selain daripada itu, adakah cabaran lain yang isu bulan Ramadan yang perlu kita ambil perhatian dan perlu kita be aware of and should do something about it? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Ijaz dan juga Dr. Kamal atas perkongsian tadi. Memang betul, waktu-waktu yang mencabar untuk kita berpuasa pada musim panas bagi umat Islam yang duduk di kawasan yang berlatitude tinggi ni sudah hampir berlalu lah. Kerana kita tahu, especially like a fun facts for our children, because our Muslim calendar is based on the lunar system, relative to solar system as the foundation of the common Gregorian calendar. So Ramadan will always arrive around 10 to 11 days earlier each year. So saya berkesempatan 20 tahun yang lalu ketika berada di sini, berpuasa pada musim sejuk, November, Disember kan, Ramadan. Ramai orang Malaysia datang buat umrah kat London kan. Sebab puasa pendek kan. And then lepas 20 tahun macam tu, dia jadi lain lah. Dan saya tahun 2020 datang ke Ireland. Tapi sebelum tu, saya sekeluarga selama 4 tahun berada di Finland, di utara Finland. Finland tu dah utara dah. Di utara Finland, 700 km di utara Helsinki. So sempat 2016 tu adalah tahun-tahun yang langsung tak ada malam. 2018, 2019 ada lebih kurang dalam 2 jam malam. So siang 22 jam. So adakah kita nak puasa selama 19 jam, 20 jam, 21 jam? Benda yang pernah belajar, masa belajar dekat Jordan dulu, secara teori, konsep dia kita ada belajar sikit-sikit. Tapi kita tak tahu bila dia datang, dia jadi macam mana kan. Walaupun fasa tu telah berlalu, tetapi saya di dalam buku terbaru tu, Pedagogi Ramadan tu, saya letakkan satu segmen khas di bawah tajuk kesejagatan Islam. Maksud dia, bagaimanakah Islam menyesuaikan diri di antara prinsipnya yang fix dengan aplikasinya yang agak fleksibel di tempat-tempat yang berbeza-beza.
So walaupun dia dah berlalu, tapi knowledge tu macam kita kena equip jugalah dengan diri kita. Macam Dr. Hijaz tanya tadi, walaupun yang tu dah berlalu, adakah apa-apa isu lagi? Sebenarnya ada macam-macam isu bagi umat Islam yang duduk di tempat macam kita kat sini. Misalnya, kita perlu aware bahawa kawasan-kawasan yang kedudukannya lebih utara daripada 45 darjah north menurut pandangan almarhum Profesor Muhammad Hamidullah rahimahullah, ataupun 48.5 north menurut pandangan Profesor Dr. Jasir Audah hafizahullah, adalah kawasan-kawasan yang dianggap ekstrim secara geografi. Ekstrim kerana kawasan-kawasan yang 48.5 north ke atas adalah kawasan-kawasan yang pada musim panas matahari akan tenggelam tidak lebih daripada 18 darjah daripada ufuk, horizon. Dan itu menyebabkan pada musim panas, walaupun matahari dah tenggelam, cahaya matahari itu masih ada kat langit. Kalau kat island lah, masih ada macam merah-merah macam tu. Tapi masa saya dekat Finland dulu, bukan merah-merah lagi lah. Balik semayang tarawih pukul 12 malam tu matahari terpacak macam tu kan. Terpaksa tutup langsir tingkap masjid. Nak ada feeling macam tarawih normal sikit kan. Sebab kat luar macam semayang Jumaat kan. Terang-derang. Jadi, kawasan ini dianggap ekstrim. So, bila dia ekstrim, ulama-ulama contemporary membahaskan adakah waktu puasa dan waktu solat masih boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah asasinya, iaitu berdasarkan kedudukan matahari. Sedangkan di dalam Islam, ni it's something yang mungkin orang kat Malaysia payah sikit nak terima lah. There is nothing holy about sun and moon. Kita bukan sembah matahari. Kita bukan sembah bulan. So, pergerakan matahari dan bulan itu hanyalah sebagai tools untuk distribute 5 waktu solat evenly supaya kita boleh solat dengan solat yang munasabah, practical in our life. Tapi bagi kawasan-kawasan yang 48.5 degree north and above, or 48.5 degree south dan juga further, tak apa nak ada sangat lah, kecuali penguin je lah kat bawah kan, adalah kawasan-kawasan yang kalau kita still bahagikan waktu solat ikut pergerakan matahari, solat kita akan jadi pelik. Bulan Disember, kami sekeluarga berpengalaman, bulan Disember waktu Zohor paling pendek 9 minit ketika di Oulu, Finland. 9 minit je Zohor. Jadi anak-anak sebagai minoriti Muslim yang kami duk pujuk bagi semangat supaya solat kat sekolah, dan they were the only Muslim kids yang solat kat sekolah, kawan-kawan rasa pelik. Subuh, Zohor, Asar semayang kat sekolah. Subuh pun kena semayang kat sekolah. Sebab kelas mula 8 suku pagi, subuh tak masuk lagi. 8.40 baru masuk subuh di Finland. So pergi sekolah dulu, kalau cikgu kata awak datang awal sikit, sebelum subuh saya datang cikgu, kata pelajaran. Memang betul pun dia sampai sekolah sebelum subuh. Sebab subuh 8.40 baru masuk kan. So subuh semayang kat sekolah, Zohor semayang kat sekolah, Asar semayang kat sekolah. Jadi kawan-kawan finish yang non-Muslim ni, budak-budak ni asyik semayang je kerjanya kan. Bapak diorang ni agama apa kan. Macam, what sort of religion is they have nothing else to do kecuali semayang. Sebab Zohornya 9 minit sahaja. Jadi perbahasan itu menyebabkan, secara ringkaslah saya tak nak panjang sangat, ketika kami di Finland, kami terpaksa berdepan dengan pertembungan yang bukanlah asing, kerana ada ramai umat Islam yang berkeras untuk nak ikut juga waktu lokal. Ditambah pula dengan hype daripada social media, buat infografik negara mana paling panjang puasa, dan wow, Norway, Tromsø, 21 jam puasa, 22 jam puasa, mesti banyak pahala ni. Kita dah salah faham. Seolah-olah lagi susah, lagi banyak pahala.
But that is not the point. Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kamu kemudahan dan Allah tidak menginginkan ke atas kamu kesusahan. Kerana itu ramai ulama berpendapat maksimum waktu puasa bagi umat Islam, you should not exceed more than 18 hours. Pada mengambil kira pembahagian hari kepada 3 bahagian. Kan? 8, 16, 24. So bila kita bahagikan macam tu, kalau Profesor Hamidullah dengan Dr. Jasan Odah, di between itulah 16 ke 8, 18. Tak boleh lebih daripada 18. Jadi masa saya di Finland, memang kami puasa ikut waktu Mekah selama 3 tahun. Dan Alhamdulillah, Finland dengan Saudi sama time zone. Kan? Jadi bila azan je Masjid Haram, kita orang pun buka puasa dekat Finland. Tapi dekat selatan-selatan semua tu ada benda-benda, ada macam-macam isu lah. Jadi balik pada soalan Dr. Ijaz tanya tadi, apa isunya? Keluar dalam surat khabar di Tampere, sebuah bandar dekat Finland, and it might also happen kat sini, dan mungkin dah tak berapa nak berlaku sangat sebab kita dah melepasi fasa tu. Sekolah mengambil tindakan, melaporkan kepada pihak berwajib. Kalau kat island ni tu salah lah kan, kerana budak-budak lembik, tak boleh fokus, pengsan. Jadi bila kita berbual tentang hal ini, puncanya ialah kerana bila pergaduhan berlaku, nak ikut waktu Mekah ke, nak ikut waktu lokal ke, ini pergaduhan berlaku di antara adult males. So they were kind of thinking about themselves. Kita orang okey je puasa 19 jam, 20 jam. Memanglah. Tapi bukan kamu je puasa, orang tua puasa, perempuan puasa, anak-anak nak berpuasa. Lepas tu puasa macam mana? Ni bukan nak marah orang kat Dublin ni. Saya tak tahu orang Dublin kat mana kan. Betul lah puasa sampai 19 jam. Tidur berapa jam? 4 jam tidur. Daripada asar nak sampai ke maghrib tu punyalah jauh kan. Tidur lama. Lepas zuhur tidur. Jadi apa nilainya ada di situ? Jadi orang salah faham. Teruknya agama ni. Kenapa sampai pengsan budak-budak ni? Jadi bagi bandar-bandar yang bersetuju untuk ikut waktu Mekah, dan tahun terakhir saya di Finland, tahun 2020, masa pandemik kami pindah ke Ireland. Tahun terakhir tu bertukar sikit sebab dia dah awal sedikit. Kita tak ikut waktu Mekah, tetapi kita ikut jadual hari terakhir yang masih ada true Isyak. Maksud dia masih ada waktu Isyak, which is around 16 ke 18 hari bulan April. So tarikh waktu solat hari tu dikekalkan sepanjang musim panas untuk solat dan puasa sehinggalah waktu Isyak datang balik. Sometimes at the end of August. Jadi sepanjang Ramadan terakhir kami di Finland tu, waktu solat, waktu buka puasa dan waktu sahur tu fix lah. So tak payah tengok kalender dah. Memang sama sepanjang bulan. Tapi poinnya ialah let us upgrade our knowledge kerana discussion dia ada banyak. Baik. Apa isu yang ada ketika musim panas sudah berlalu? Anak-anak kita masih lagi sekolah. Sekolah berpuasa akan bermula hujung bulan ni insyaAllah. Antara benda yang saya ingin cadangkan kepada ibu bapa ialah untuk mungkin dah buat pun kan, tapi mungkin yang baru sampai macam Dr. Kamal baru sampai, mungkin ada lagi yang baru nak memulakan fasa ini, berkomunikasi dengan sekolah secara berstrategik. So apa yang saya cadangkan di dalam buku yang saya tulis dan berdasarkan apa yang saya cuba buat, ialah saya lebih kurang seminggu sebelum Ramadan bermula, saya inform kepada cikgu sekolah bahawa Ramadan is approaching. So Ramadan, fasting in the month of Ramadan is compulsory only for adult Muslim. But my kid, your student, is most likely going to participate because he wants to be part of the family practice. Saya cakap macam tu. Maksud dia anak tu puasa juga sama-sama. Tapi sebenarnya tidak compulsory kerana dia belum akil baligh. Kemudian saya maklumkan kepada cikgu, saya perlukan bantuan daripada cikgu to monitor my kid. Just in case if you see that my kid lost his focus ke, ada problem, nampak macam
keletihan ke apa ke, please remind him to break his fast. Saya cakap macam tu. Bila cikgu setuju, kata, okay, thank you for telling me, saya akan monitor. Ada dua benda kita dapat buat. First, kita dapat sedikit sampaikan ilmu tentang Islam. Kalau nak kata berdakwah pun, berdakwah lah kan, kepada cikgu sekolah, so that they understand better. Kemudian yang keduanya, bila cikgu setuju untuk monitor anak kita, supaya cikgu nak remind anak kita kalau dia dah macam letih sangat ke supaya buka puasa, kita dah delegate tanggungjawab tu kepada cikgu. Therefore tak timbul dah isu kita ni abuse anak, nauzubillah, paksa anak ke apa ke. Sebaliknya, we are very open, very rational. Anak tu puasa not because it is compulsory, but because they just decided to of the family activity as a training kepada mereka. So that is another thing yang kita boleh pertimbangkan lah. Okay, mungkin last but not least, saya juga rasa agak bagus kalau kita ada serba sedikit pengetahuan tentang puasa di dalam amalan agama-agama lain sebagai Muslim yang duduk dekat sini. Jadi di dalam buku Pedagogi Ramadan tu, saya dah letakkan satu bab dialog yang berlaku di antara saya dan kawan-kawan di dalam satu program interfaith. Kawan-kawan daripada agama Kristian, Calvin Christian, mereka share apa sebenarnya yang Jesus cakap tentang puasa di dalam Matthew, satu daripada yang bahagian yang ada di dalam Bible tu. Dia timbulkan statement itu kerana kawan saya yang Muslim, Egyptian, dia bentangkan gambar-gambar Ramadan in Egypt dan juga in Istanbul dan juga di Saudi. Nampak macam lampu-lampu meriah, orang keluar pergi bazar apa semua. Jadi nampak macam Ramadan ni sangat meriah. Jadi kawan Chaplin universiti kami, dia kata it's very different from what we have in Christianity. Sebab in Christianity, supposedly, kata Chaplin tu, bila kita puasa, kita kena macam tone down, kena murungkan muka, macam untuk indicate yang kita puasa. Lepas tu yang kawan yang daripada tadi, dia kata dalam pemahaman dia pula, this is what Jesus said tentang puasa dalam Matthew, yang mana disebutkan bahawa bila kita puasa, jangan murungkan muka seperti yang dibuat oleh orang-orang munafik, hypocrites. Kerana mereka itu memasamkan muka mereka, menyerabutkan penampilan mereka untuk menunjukkan yang mereka berpuasa. Kerana puasa ini adalah untuk Tuhan yang tidak kelihatan dan dia memberikan ganjaran. Adalah something lebih kurang macam tu. Jadi saya sampuk lah dalam discussion tu. Saya kata, oh, if that is the case, then it has some kind of similarities dengan what we have in our religion, Muslim. Because the Prophet SAW said dalam hadis Qudsi tadi, puasa is exclusive for Allah, and Allah is the one who will exclusively decide what to reward. Because fasting is something yang invisible. People do not know that you fast. So is it about your sincerity? Biar kau macam tu kan. Jadi bila kita share 2-3 benda tu, adalah pertukaran-pertukaran pendapat dan mencambahkan pemahaman kita. Dan bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat berguna. Kerana kalau kita cek balik ayat yang Dr. Hijaz baca awal tadi, surah Al-Baqarah 183, itu adalah ayat yang just macam fun fact ke? Boleh ke sebut fun fact kan ya? Ayat itu diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi umat Islam mula berpuasa wajib Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika ayat itu diturunkan, the question is, kenapa Allah sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Sebagaimana puasa itu telah disyariatkan kepada umat sebelum kamu. Why Allah SWT decided to highlight the angle yang puasa ni juga pernah prescribe kepada previous nations. So it means that our knowledge, our understanding tentang how fasting is practiced by previous nations dan juga hari ini by other members of different faith adalah sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat-manfaat yang kita kena explore.
serba sedikitnya. Jadi bagi umat Islam yang berada di negara-negara seperti di Ireland dan sebagainya, mungkin cabaran-cabaran puasa panjang apa tu dah berlalu, tapi still ada beberapa benda yang kita perlu berikan perhatian. Dan last but not least, saya baru teringat lupa, tak tengok saya punya iPad tadi. Dalam topik kesejahteraan Islam itu juga saya ada tekankan tentang isu siapa yang kita nak rujuk untuk buat decision bila nak start puasa Ramadan, bila nak start Syawal, bila mana berlaku perbezaan pendapat di antara negara. Contohnya Malaysia puasa esok, Ireland puasa hari ni, contohnya. Ataupun itu jauh sangatlah, tapi kalau dekat sikit, masjid ni puasa esok, masjid ni puasa hari ni. So kita nak buat decision macam mana? Jadi di situ ringkasannya, bila kita berada di Ireland, walaupun kita Malaysian, walaupun kita masih lagi menyambil kat rumah, makan sambil belacan apa semua, tapi kita dah tak ada apa-apa kena-mengena dah dengan penyimpan maha besar raja-raja dan pengumumannya. Jadi tidak masuk akal untuk kita berada di sini, kita nak konsult. Tapi orang Malaysia start puasa pukul berapa? Tak ada kena-mengena. Kita berpuasa, decision bila nak start puasa merujuk kepada autoriti di mana kita berada di sini. Okey. Secara umumnya mungkin mudah kita fikirkan, okey, kalau UK refer kepada Central Mosque London, kalau Ireland refer kepada ICCI. Macam mana pula kalau ICCI berbeza dengan Dublin Mosque contohnya kan? Tak tahulah pernah berlaku ke macam mana ke, saya tak tahu. So macam mana kita nak decide? Jadi rumusan yang saya berikan dalam isu-isu yang seperti itu ialah kita kena tengok ibadah puasa di bulan Ramadan is not only about individual capacity dalam mempraktikkan puasa, tetapi dia ada dimensi sosial. So bila dia ada dimensi sosial, maknanya ada benda-benda yang kita buat secara komuniti, tarawih, solat raya dan sebagainya kan. Justru penyelesaiannya ialah sepatutnya keputusan bila nak puasa, bila nak raya haruslah diusahakan untuk kita ikut keputusan yang dibuat oleh masjid di mana kita atau ketua keluarga kita mendirikan solat Jumaat. So, apa yang masjid itu decide lah yang sewajarnya kita ikut. Kerana dengan mengikut keputusan itu, kita enhance attachment kita dengan masjid lokaliti kita. Kita juga akan menyelaraskan aktiviti-aktiviti komuniti berjemaah kita dengan jemaah di masjid tersebut. Therefore, kita akan meraih manfaat-manfaat daripada ibadah puasa, solat sunat, tarawih dan sebagainya yang ada di dalam package Ramadan dan Aidilfitri itu tadi. Jadi janganlah cek dengan Malaysia ke, cek dengan Saudi ke, cek dengan Karachi ke, mana-mana ke. Kita harus di mana bumi dipijak, di situlah Islam kita junjung. Kan lebih kurang begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rizal. Saya rasa itu cadangan yang sangat pragmatik sebab having lived in Ireland for more than 10 years, pernah berlaku isu di mana ada komuniti Muslim kata setuju dengan masjid untuk raya hari ini, ada yang tak setuju dan therefore ada dua tarikh raya pada waktu tu. Dan it's important lah that it's very important that you have a single source that you can entrust yourself into. So juga dari segi sosial, saya setuju juga dengan kata Ustaz Rizal. Pernah saya dulu seorang je Muslim intern waktu tu, dan semua orang pelik, asal kau puasa Ijaz, asal kau puasa, macam tak penat ke? The way that you explain makes a difference, and it's very important that you highlight that to your friends, to whoever you work with, that you are fasting. And the more you explain rather than keeping it to yourself, the more that you will be respected in that sense. Baiklah, kepada Dr. Kamal, berpuasa ini dia dari segi mendatangkan pelbagai kebaikan, tetapi ada juga dari segi kesihatannya juga kita perlu mengambil sedikit pengetahuan sedikit lah tentang apa kesannya kepada badan kita. Dan
juga possibility of other health risk ataupun possibility untuk penyakit untuk benda yang tak sepatutnya berlaku pada badan kita juga boleh juga berlaku pada ketika mana kita berpuasa. Jadi boleh tak kalau Dr. Kamal terangkanlah sedikit apa kesan baiknya kepada kita dari sebagai orang yang berpuasa dan juga something to be aware of masa kita berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, terima kasih saudara Hijaz. So rasanya semua orang dah muka pun macam dah nak buka puasa, semua dah lapar macam nanti nasi kan. So saya cuba ringkaskan. Kebaikan berpuasa sebenarnya they did a study in 2019 di mana puasa sebenarnya membantu kita dari sudut puasa sebenarnya membantu kita dari sudut bagaimana kita nak kuruskan badan. Apabila kita berpuasa sebenarnya kita menggunakan kita punya orang kata reserve energy, kita punya fats, kita punya ketones. So daripada situ dia generate energy. Tetapi kita kena faham bahawa setiap perkara yang kita lakukan perlu ada dalam kesederhanaan atau sebut dalam bahasa Arabik ni wasatiyah. Jadi puasa dalam jangka masa yang dibenarkan memberi banyak kebaikan, datang banyak manfaat seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Tetapi apabila kita berpuasa lebih daripada yang dibenarkan, maka akan menyebabkan badan kita yang pertama dari sudut saintifik disebut starvation ketoacidosis. Maksudnya badan akan jadi sangat-sangat lapar, tidak bertenaga, mungkin sebab tu akan jadi depressed dan sebagainya. Dan yang kedua, bila berlaku starvation ketoacidosis, badan kita sendiri tidak stabil dan tidak kuat untuk kita melaksanakan aktiviti harian. So, penting sebenarnya untuk kita memastikan puasa tu adalah di waktu yang optimum. Kerana kita percaya Islam ni adalah agama yang mengikut kepada fitrah. Itu yang paling penting. Dan satu study sebenarnya dilaksanakan dalam 2017 di mana diorang buat study kepada pregnant ladies. Then the conclusion of the study is that children who were born during when the mother were fasting, they had a significant decrease in growth by 0.6 to 0.64 centimeter. So nak sebut ni sebenarnya, nutrition is highly part of the daily life. Dan apabila kita berpuasa lebih daripada had masa yang dibenarkan, sebenarnya boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. So berbalik kepada persoalan sama ada puasa panjang atau tidak, apa-apa keputusan yang nak diambil, seharusnya kita mengikut kepada tempat kita mastautin. Allahualam. Itu je. Terima kasih Dr. Kamal. Saya setujulah. Kita berpuasa dalam mana-mana ibadah kita buat sekalipun, it has to be done in moderation. Jadi ada banyaklah, kadang-kadang ada juga konsultan dekat tempat saya kerja, dia cakap kalau betul-betul memang tak mampu untuk berpuasa, tolonglah buka, so that patient safety is not compromised. Making sure that kalau contoh doktor tu ada rasa macam memang dah tak boleh go dah, tak boleh nak buat kerja dah, unless dia buka puasa, and making sure that bukalah puasa, so that plan yang dia buat untuk patient tu selamat, asalkan selamat patient tu, dan itulah yang lebih penting pada waktu tu. Jadi always be aware of our body limitations, so that we know when we can push and when to stop pushing it. Jadi saya rasa itu sahaja daripada ni. Tapi kalau ada soalan daripada audience, dipersilakanlah kalau ada yang nak bertanya soalan kepada para panelis kita hari ini, insyaAllah. Okeylah, kalau tak ada soalan, saya rasa kita ucapkanlah terima kasih kepada kita punya. Ada soalan ke tadi, Nazir? Oh, Nazir ada soalan. Nazir ada soalan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sebab kalau kan kita puasa Malaysia dengan sini kadang-kadang waktu start berbeza, waktu raya berbeza. Jadi katakanlah kalau katalah kita dah plan nak balik beraya, kita start puasa sini katalah awal sehari berbanding Malaysia. Lepas tu bila sampai Malaysia kebetulan nak beraya tu raya Malaysia selewat sehari. Jadi dalam Islam bulan tak lebih daripada 28 29 saya rasa maksimum kan. Jadi macam mana kalau kita balik Malaysia tu dah jadi hari ke-30 atau 31 lah kalau kata saya 30 kan. Jadi macam mana dalam kes tu? Sebab dalam Islam kita punya bulan memang tak lebih dari 29 sebulan. Jadi kalau masuk dah 30 basically bukanlah sebulan Islam. Jadi macam mana kes tu? Kita follow waktu Malaysia juga ke ataupun kita sampai Malaysia tu kita buka kita sendiri ke macam mana? Ni soalan-soalan orang yang nak balik beraya lah ni kan. So saya tak termasuk lah. Apa ni, perkara itu perkara yang lazim berlaku lah. Dia boleh terjadi. Apa yang dibahaskan oleh para ilmuwan tentang hal ini, dia harus dibalikkan kepada asas yang menjadikan mengapa kita berpuasa dan mengapa kita berbuka. Dan mengapa kita berpuasa dan mengapa kita berbuka itu adalah merujuk kepada tempat di mana kita berada ketika perkara itu disyariatkan. Maksud dia, walaupun saya tahu dekat social media tu agak banyak juga yang mencadangkan bahawa kalau sekiranya kita sampai ke Malaysia, orang Malaysia masih berpuasa tapi kita dah tak boleh puasa sebab dah lebih 30 ke, maka kita, saya tak ingat macam mana nak letakkan benda tu. So basically kita akan jadi lain daripada orang kat Malaysia lah. So mungkin orang Malaysia raya tapi kita puasa, ataupun orang Malaysia berpuasa tapi kita dah tak puasa pada hari tersebut. Tapi perbahasan yang dilakukan oleh para ulama mengenai hal itu memperlihatkan bahawa pandangan yang seperti itu tidak cermat untuk memposisikan dengan betul asas ibadah tersebut dilakukan, sama ada ibadah itu ialah berpuasa ataupun menyambut hari raya. Jadi merumuskan kepada perkara tersebut ialah tidak kiralah sama ada puasa kita itu menjadi 28 ataupun 31, yang ini tak cukup sehari atau terlebih sehari, berpuasanya kita ataupun berbukanya kita yakni menyambut hari raya, pensyariatannya menimpa ke atas kita pada di mana kita berada pada masa-masa ketika perkara itu berlaku. Jadi maksud dia, jika kita sampai ke Malaysia, ketetapannya ialah pada hari esok ini adalah 1 Syawal, maka puasa hari raya disambut, 1 Syawal bermula, sedangkan kita istilahnya tak cukup sehari, maka tidak menjadi sesuatu yang munasabah untuk kita beraya. Maka kita hendaklah berbuka bersama-sama, menyambut hari raya bersama-sama dengan masyarakat di mana kita berada pada masa tersebut. Adakah tak cukup sehari itu perlu digantikan ataupun tidak? Di situ ada perbezaan pendapat. Saya berkecenderungan untuk hari yang tidak cukup jika kita berpuasa hanya 28 contohnya, kerana minimum harus 29, maksimum adalah 30, maka sehari yang hilang somewhere dalam perjalanan itu haruslah diqada selepas daripada Ramadan ini tadi. Tetapi untuk membezakan diri dengan orang lain, orang raya kita puasa ataupun orang puasa kita tak puasa seorang-seorang, itu harus dihindarkan. Kita harus berpuasa atau menyambut hari raya bersama-sama dengan masyarakat di mana kita berada ketika hal tersebut berlaku. Jika lebih tidak mengapa, tapi jika kurang,
qadakkanlah hari yang hilang itu selepas Ramadan berlalu kan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Mungkin soalan ni saya minta bantuan Ustaz lah perjelaskan or maybe bagi refresher bagi social kami orang perempuan kan, bulan puasa, time uzur, mungkin amalan-amalan Nabi ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Aisyah yang yang digalakkan waktu malam, especially time kami mulai kita tak boleh solat dan sebagainya. Itu satu. Lepas tu yang kedua, katakanlah macam kita digalakkan time-time sebelum berbuka tu doa, berdoa yang antara yang paling afdal. So mungkin Ustaz boleh share, kadang tu kita ni kesuntukan masa ke apa, short of time, 5 minit nak buka or 1 minit nak buka, mungkin Ustaz boleh share doa yang terbaik kot dalam masa 1 minit sebelum buka tu. Kadang-kadang kita tak perasan masak ke macam mana kan. Tapi sambil masak tu memanglah kita boleh berdoa ke apa, tapi ialah itu kedua. Yang ketiga, mungkin saya pernah dengar ni tak ada kaitan dengan puasa tapi zakat fitrah. Ada yang mungkin dulu time-time yang kami tak kita tak selidik, kita tak tanya ustaz dulu kan. Ada time kita fikir bayar zakat, katakan kita nak bayar zakat untuk mak kita dan sebagainya. Dibolehkan bayar zakat dekat sini ataupun eloknya bayar di Malaysia, katakanlah mak kita dekat Malaysia. Tu mungkin ustaz boleh perjelaskan insya-Allah. Jazakallah khair. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin nervous sikit kan, so, tak bawa ketayap jadi ustaz kan. Saya rasa menjawab kepada pertanyaan yang ditimbulkan sebentar tadi tu, baik juga untuk kita revisit sikit lah beberapa komponen penting dalam mekanisme Ramadan. Salah satu daripada topik yang menjadi cabaran dalam Ramadan ialah macam mana kita nak istiqamah. Benda-benda baik yang dah berubah dapat dibuat pada bulan Ramadan, macam mana kita nak konsistenkan benda itu agar dia boleh diteruskan selepas Ramadan berlalu. Dan untuk menjawab soalan tersebut yang sebenarnya merupakan benda yang sangat rumit, ya, sangat berat. Kita tahu kisah dia bagaimana para sahabat pada suatu ketika mendapati Nabi SAW secara fizikalnya mengalami perubahan mendadak. Baginda kelihatan lebih tua sehingga sahabat tanya kepada baginda, "Ma syayyabaka ya Rasulullah SAW? Apakah yang telah menyebabkan engkau beruban, wahai Rasulullah?" Ya, suddenly nampak macam feature baginda di mamah usia. Kalau ketika saya ulas pertanyaan itu, misalnya dalam buku ataupun dalam ceramah ke, saya selalu teringat kepada Tony Blair lah. Sebab Tony Blair tu adalah antara Perdana Menteri Britain yang paling muda dalam sejarah. So dia sangat fresh, smart ketika masuk ke office. Tapi selepas beberapa ketika, feature dia bertukar. Kerut dahi, beruban dan sebagainya. So itu adalah macam kali pertama saya tengok orang boleh berubah feature kerana menanggung sesuatu yang berat. Dan dia mengingatkan saya kepada pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW tadi. Apa yang telah menyebabkan engkau beruban, ya Rasulullah? Jadi Rasulullah jawab, "Syayabatni Hud wa akhawatuha." Aku telah diubankan oleh surah Hud dan saudara-saudaranya. Ya, di dalam beberapa ayat yang lain. So apakah yang ada dalam surah Hud yang menyebabkan Rasulullah SAW beruban tadi? Ulama-ulama mengatakan bahawa iaitulah perintah Allah di dalam ayat 111, 112, 113 sampai 115 berkaitan dengan istiqamah. Rasulullah fikir pasal istiqamah begitu berat sehingga Rasulullah jadi beruban. Meaning that if you think it's difficult to maintain whatever you achieve in Ramadan,
Let's say you read Al-Quran more, you become a better person in Ramadan, and then you want to maintain that quality after Ramadan, and you feel it's hard. It's not just you. It is something yang memang sangat mencabar. Dan kerana itu, bila Allah suruh kita istiqamah, Allah sebutkan di dalam ayat-ayat di hujung surah Hud tu, beberapa rukun istiqamah. Saya nak sebut cepat-cepat sebab takut lewat lapar kan semua. Rukun istiqamah yang pertama dalam ayat berkenaan ialah wala tatrau, jangan melampau. So the first pillar, so that you can remain steadfast, consistent in doing something, is not to exaggerate or overdo. Jangan melampau. Melampau ni boleh dibincangkan dengan panjang lebar, tapi saya petik je sebab tadi Dr. Kamal pun ada sebut tentang sahur kan. Macam mana kita nak tahu masyarakat Malaysia bagus ke tak bagus? Kita mungkin tengok KDNK, pendapatan kasar penduduk, lepas tu macam mana dia punya sekian-sekian lah, angka-angka statistik semua. Tapi Rasulullah SAW kata dalam hadis, umat Islam berada dalam keadaan baik selagi mana mereka melewatkan sahur, mengawalkan berbuka puasa. Mana boleh melewatkan sahur, mengawalkan berbuka sampai menjadi indikator umat Islam ni bagus ke tak bagus? Dia ada sebab, ada faktor besar. Salah satu sebabnya ialah kerana Rasulullah SAW sangat-sangat sensitif terhadap benda-benda salah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang merosakkan agama Allah syariat sebelumnya itu. So baginda selalu emphasize orang Islam must always differentiate themselves from Yahudi dan Nasrani daripada pelbagai aspek. Kalau Yahudi semayang cabut stokin, kalau orang lelaki lah, kan, you semayang, Rasulullah kata, pakai, sarungkan kaki, so that you different. Kalau you semayang, kalau you puasa sunat 10 Muharram, puasa sunat 9 Muharram, ataupun 11 Muharram juga, supaya lain daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebab Yahudi dan Nasrani merosakkan agama mereka, salah satunya antaranya ialah dengan mereka itu bersifat melampau. Mereka buat lebih daripada yang Tuhan suruh buat. So benda yang halal mereka haramkan. Benda yang Allah bagi mereka tak bagi buat. Bila berat, saya sebut tadi, kadang-kadang orang kata, oi, lagi berat lagi banyak pahala. Tak, lagi berat, lebih-lebih daripada yang disuruh, sudahnya tak larat nak buat. Macam Qiyamulai kat sekolah, kan, solat sunat tasbih, ya Allah, sampai macam dah muka panda kan, tak cukup eye bag mata, sekali tu lah tasbih tu tak buat dah. Ya, sampai 4 jam semayang contohnya kan. So biar sedikit tapi konsisten. Jadi macam mana kita boleh jadi melampau kalau kita tak jaga sahur dengan buka puasa tu? Kita sembang-sembang dengan member kan, seorang muda-muda lah, bujang-bujang kan. Dia tengok jam, dah pukul 12. Dah pukul 1 pagi. Ni kalau tidur ni nak bangun sahur ni, jenuh nak bangun ni. Makan siap-siap lah, konon-kononnya sahur awal kan. So kita pun sahur lah, makan lah pukul 1 pagi. Lepas tu tidur. So bangun-bangun dah masuk subuh. Alhamdulillah lah, masih subuh kan ya. Bangun terus main subuh. So apa yang berlaku? Sepatutnya kita start puasa daripada subuh sampai maghrib. Tapi kita purposely extended puasa kita daripada pukul 1 pagi. 4 hours extra. Macam mana pula orang yang melambatkan buka puasa? Kita drive, balik kerja, nanti masuk waktu maghrib tengah driving. Tahu dah, tapi kenapa tak sediakan air dalam kereta? Ataupun sedikit tamar. Fikir, alah, kat rumah sekarang buka lah kan. 20 minit lambat buka puasa kan dia mati. Korek hidung boleh tak? Buka puasa korek hidung kan. Korek hidung tak membatalkan puasa kan. Jadi macam, janganlah pula buat bid'ah benda tu kan. So bila kita dengan sengaja melambatkan buka puasa 20 minutes, it's not about are you capable or not untuk handle benda tu. It's about not respecting benda yang Allah prescribe tu. So you exaggerate, you tambah 4-5 jam just because you don't really care to put effort into melewatkan sahur dan mengawalkan buka puasa. Rukun istiqamah yang pertama collapse.
Sebab tu bila sahabat tanya Aisyah radhiyallahu anha, macam mana ibadah Nabi SAW? So Sayyidatina Aisyah ceritalah Rasulullah ni bangun qiyamul lail, lepas tu dia tidur, kadang dia puasa, kadang dia tak puasa sunat, macam tu semua. Jadi sahabat-sahabat ni buat conclusion sendiri. Dia kata, kalau Nabi yang confirm masuk syurga, ibadah macam tak ada wow factor kan, macam biasa-biasa je, we have to do more. So seorang kata, aku akan qiyamul lail tiap-tiap malam. Seorang lagi kata, aku akan puasa sepanjang tahun. Seorang lagi kata, aku tak nak kahwin, aku nak fokus ibadah. Bila benda tu dilaporkan kepada Nabi SAW, Rasulullah marah. Rasulullah kata, aku adalah orang yang paling bertakwa, aku puasa dan aku buka. Aku qiyamul lail dan aku tidur dan aku kahwin. Siapa tak suka sunnah aku, dia bukan daripada kalangan aku. So one thing that distinguish us from the previous nations, we do not do more than what Allah asks us to do, dan kita juga tidak mengurangkannya. Hasan al-Basri kata, az-ziyadah wa nuqsan al-akhwan. Berlebih-lebihan dan mengurang-ngurangkan adalah adik-beradik. Dia merosakkan agama. Okey. So jangan lampau panjang pula jawapan saya. Yang keduanya ialah wala tarkanu ila lazina zalamu. Rukun kedua untuk istiqamah ialah jangan cenderung hati kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Cenderung hati ni, ar-rukun ila zalimin, yang disebutkan dalam ayat ini, ditafsirkan oleh para ulama merujuk kepada you sama ada emotionally, ataupun socially, ataupun mentally, secara prinsipal, you rasa relax dengan orang yang buat benda yang salah. Konteks dia macam mana? Saya ambil dua konteks cepat-cepat. Konteks yang pertama, katakanlah, kita ni huah-huah, bukanlah macam betul sangat kan, tak apa-apa lah gini semua. Tiba-tiba Islamik pula dah pergi ceramah ke, tiba-tiba rasa macam dapat kesedaran, jadi Islamik sikit lah. Tapi kawan-kawan lain semua macam tak apa nak betul lagi kan. So, adakah saya patut tinggalkan kawan-kawan ni ataupun saya terus berkawan dengan mereka? You have two options. It's okay. Kalau kita terus berkawan dengan kawan kita yang ngarut-ngarut ni, katalah mereka tak semayang, mereka clubbing lah apa semua, kita nak terus kawan dengan mereka, teruskan, bagus. Banyak benda yang kita boleh tolong. Tapi, macam mana yang dikatakan cenderung kepada orang zalim? Tiba-tiba kita fikir nak solat. Tapi, if I excuse myself to pray, if I'll tell them that I want to do something against what they are doing at the moment, nanti diorang kecil hati pula. Nanti terasa pula, nanti diorang ingat macam, macam lah aku ni bagus sangat, macam alim sangat lah tu kan, tiba-tiba nak semayang, selama tak semayang pun. Akhirnya kita decide untuk, tak naklah kecilkan hati kawan, biar je lah. Cenderung hati kepada perlakuan yang salah ni tadi. So kalau kita ada that kind of inclination, satu daripada rukun istiqamah collapse. Kita tahu kan hadis Rasulullah kata, kalau nampak kemungkaran, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan, dan yang ketiganya ialah cegah dengan hati. Wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. So kalau kita cenderung kepada yang zalim, panjang pula nak terang ya. Ayat tu kata cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. So Allah gunakan verb, Allah tak guna noun. Bila Allah gunakan verb, it means that benda tu refer kepada the actions, not the people themselves. So there's ada beza kat situ ya. Okey. Yang keduanya pula, orang-orang zalim macam mana pula? Ini konteks besar sikit. Kes yang sama pernah berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kes yang sama juga pernah berlaku kepada Sufyan Ats-Tsauri. Seorang tukang jahit jumpa Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, aku adalah tukang jahit baju untuk pemerintah yang zalim tu. Adakah aku termasuk di dalam golongan yang cenderung kepada orang-orang yang zalim, macam yang surah Hud sebut ni? Kata Sufyan Ats-Tsauri, bahkan engkau termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Yang cenderung kepada orang zalim ialah yang jual jarum dan benang kepada engkau. So point dia ialah, macam mana saya nak sebut ya, supaya dia tak kontroversi ke apa ke. Kontroversi pun kontroversi lah kan, kebenaran kan. Orang politik, orang ada kuasa, kita pun baik-baik dengan orang-orang politik ni to gain something personally.
dapat projek ke, nanti dapat jawatan ke apa ke. Bila kita ada sifat demikian, orang yang ada power dalam politik ni melakukan kesalahan, kezaliman, kemungkaran, tapi kita mengharapkan something daripada dia, istiqamah akan collapse. Ada of course ada satu riwayat tu dhaif jiddan, apa ni yang mengatakan idza ra'aital 'alima yukhalitu sultan mukhalatatan kathirah fa'lam annahu lissun. Jika kau nampak orang alim bergaul banyak dengan pemerintah, ketahuilah orang alim itu adalah pencuri. Dia akan curi agama kamu. Ini tadi. Jadi jangan curi zalim. Okay. Yang ketiga, jaga solat. Dan yang keempat ialah sabar. Tak boleh nak elaborate. Dah melampau kan. Nanti kambing mengamuk daripada kuali kat bawah kan ya. So, nak menjawab soalan pada yang pun tanyakan tadi itu, ialah basically dia di bulan Ramadan, kalau orang perempuan tidak berpuasa di bulan Ramadan kerana uzur, ketahuilah tidak berpuasa itu juga adalah ibadah. So, jangan fikir itu adalah kekurangan. Kita tidak berpuasa kerana mentaati Allah, maka ia adalah ibadah yang equally valued by Allah SWT. So, jangan kita fikirkan, oh, then saya half less Islamic or Muslim than those who are fasting. So, kita kena set dulu pertama. Kedua, banyak benda yang dilakukan di bulan Ramadan yang sebenarnya contribute untuk shape kita adalah amalan-amalan yang biasa-biasa saja. So, jangan mengejar benda-benda yang macam luar biasa ke, yang payah nak buat ke. Kita berikan lebih makna kepada benda-benda biasa yang boleh kita buat. Contohnya, bila kita kata kita banyakkan mengingat Allah. Mengingat Allah tidak semestinya kita zikir, pegang tasbih, petik tasbih. Tapi sambil kita masak tu, kita berfikir, kita ingat Allah dan kita lafazkan dengan lafaz-lafaz yang mudah. Isra' Mi'raj kita ada sebutkan, ya, Nabi Ibrahim AS sampaikan pesan kan dalam Mi'raj, suruh Rasulullah bagi tahu kepada umat bahawa syurga itu tanah lapang yang tidak ada pokok. Pokokkanlah syurgamu dengan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Dengan doa-doa yang biasa. Ada doa-doa yang maksur, antara doa yang kerap dibaca oleh Nabi SAW di dalam bulan Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dan itu antara doa yang boleh jumpa kat mana-mana lah, ya. Dan itulah doa yang kerap diulang baca. Jadi saya berkecenderungan untuk suka jika amalan-amalan yang simple, yang tak ada quote-unquote wow factor, but when you practice it, it is something very light, natural, senang buat, biasanya itu lebih konsisten. The only thing yang kita kena buat ialah to put more meaning into it so that it will not become a dry routine and become macam like meaningless macam tu kan. So kiranya begitulah. Jadi kalau yang awal tadi, jika kita tidak boleh berpuasa, tidak berpuasa juga adalah ibadah. Tidak boleh baca Al-Quran, mendengar Al-Quran adalah ibadah. So kita boleh pasang ayat Quran dan sebagainya kan. It should be okay, insyaAllah kan. Jadi gitulah mesej saya ialah keep things practical, simple but meaningful. InsyaAllah. Wallahualam. Okay, jadi sebelum kita tamatkan kita punya forum ni, mungkin saya bagi 1 minit kepada setiap panelis kita untuk memberikan rumusan lah. Kita mulakan dengan Ustaz Azrizal, kemudian kepada Dr. Kamal, insyaAllah. Tak ada apalah nak tambahkan, dah berlebih-lebihan dah tadi kan macam tu. Ala kulli halnya, memang saya macam rasa nak cakap ni. Yang pentingnya di saat ini kita mohonlah kepada Allah SWT agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat sejahtera. Kita tahu kan, misalnya siapa ni yang pelawak Din Beramboi kan, arwahnya meninggal dunia just before Ramadan. So bila kita buat program-program macam ni, sometimes kita rasa macam kita Ramadan is so near.
but death is always nearer. Kan? Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah sampaikan kita balik ke Ramadan dengan tubuh badan yang sihat. Dan saya just sebutkanlah, dah tulis buku, kalau tak dibaca atau tak didapatkan, tak berguna juga kan. Jadi saya ada menulis sebuah buku bertajuk Pedagogi Ramadan, lebih kurang dalam 380 muka surat, bercetak kat Malaysia lah, so jauhnya. Tapi kalau yang berada di sini ada dalam version PDF dan EPUB, so boleh baca dekat tablet, boleh baca dekat Kindle, you can export it to Kindle, baca dekat komputer ke apa ke, membahaskan topik-topik tentang bagaimana Ramadan itu dari dimensi pedagogi dia, dan juga bagi komuniti Muslim minoriti, isu-isu yang ada macam banyak benda saya sebutkan tadi. Belum lagi diterbitkan, malam ni kot saya akan finalisekan sedikit. Tadi saya baca balik, saya ada nampak 1-2 lagi kesilapan ejaan. Ya, betul kan? Boleh tengoklah dekat blog saya hasrizal.com. InsyaAllah dekat situ tu adalah tempat kalau nak membacanya untuk sikit-sikit tambahan pengetahuan sebagai persediaan Ramadan. InsyaAllah semoga Ramadan yang hadir ini menjadi Ramadan yang bermakna dan berkesan untuk menjadikan kita insan yang lebih baik. Kita mati di antara 2 Ramadan, kita tidak ada jaminan untuk Ramadan yang seterusnya. Manfaatkanlah sesungguhnya kedatangan Ramadan untuk enhance diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, mudah-mudahan. Wallahu alam. So echoing from what Ustaz has mentioned just now, enjoy Ramadan, because you will never know, kita tak tahu bila kita akan bertemu Ramadan lagi. So jaga kesihatan, jaga fizikal dan mental yang baik supaya kita dapat beribadat pada Ramadan, mungkin Ramadan terakhir untuk kita. So ahlan wa sahlan ya Ramadan. Terima kasih semua. InsyaAllah kita manfaatkanlah bulan Ramadan ni, insyaAllah. Salah satu ayat yang paling menarik dalam Quran selepas, dalam muka surat yang sama, Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan ialah bulan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa saja doa yang kita ada. Allah dah beri jaminan fa inni qarib, sungguhnya aku ni dekat, sangat dekat dengan engkau wahai hamba-Ku. Jadi sama-samalah kita manfaatkan bulan Ramadan insya-Allah. Jadi itu saja forum kita pada hari ini. Kita akan solat maghrib lepas ni dan kemudian kita akan ada sedikit jamuan lah lepas tu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.